Okey, untuk soalan nombor 1, kan saja kalkulator 25 buka kurungan 1 per tekan ABC untuk per punca kuasa 3 kena tekan shift punca kuasa 3 kemudian tekan 216 tutup kurungan kemudian kuasa negatif 1 yang ni. Okey, selesai tekan sama dengan. Dapat jawapan 150. Okey, soalan nombor 2, rajah 1 menunjukkan 6 kepingkat nombor yang disusun mengikut suatu jujukan. Okey, bermula dengan nombor 2, kemudian dia jadi 6, bermaksud 2 jadi 6, kemudian 6 jadi 10, 10 jadi 14, 14 jadi 18, 18 jadi 22. Kita boleh nampak di sini 2 tambah 4, 6 tambah 4 dapat 10, 10 tambah 4 dapat 14 dan seterusnya. Jadi jawapan dia menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Okey, soalan nombor 3. Bab tingkatan 3 yang ini. Okey, hukum indeks. Okey, untuk menyelesaikan soalan ni kita tengok ada kurungan di sini. Jadi kuasa di dalam kurungan kita akan menggunakan rumus yang ketiga di sini. Kuasa di dalam dengan kuasa di luar. Kalau soalan kurungan maka didarab. Kuasa di dalam didarab dengan kuasa di luar. Semua yang di dalam. Jadi 2 ni kuasanya 1 darab dengan 3. Dan P pun sama, kuasanya 1, 1 darab dengan 3. Yang Q ni kuasa di dalam negatif 3 darab dengan 3 negatif 9. Okey, kemudian darab yang ini. Kemudian ada lagi kurungan Q di dalam, kuasa Q di dalam ni kuasa 3 darab dengan negatif 2 dapat Q negatif 6. 6 yang di bawah sama semula. Okey, kita selesaikan dahulu nombor di sini. 2 kuasa 3 bermaksud 2 kali 2 kali 2 dapat 8. Okey, so di sini ada lagi nombor tiada. Selesai sudah untuk nombor 8. So kemungkinan jawapan ialah A ataupun C. Untuk cepat menjawab soalan, kita tidak buat untuk P. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini P kuasa 3 dengan di sini P kuasa 3 kedudukan dia sama, kuasa dia sama. Jadi kita tidak perlu buatlah uji. Kita uji Q lah. Sebab apa? Q di sini di atas, Q di sini di bawah. Jadi kita nak tentukan yang mana satu antara A dengan C. Jadi P ni kita tidak perlu uji. Tapi di sini cikgu nak tunjukkan jugalah. P kuasa 3 di sini di atas, P kuasa 3 di sini di bawah. P kuasa 3 di atas. P kuasa 6 di bawah. Okey, jadi P kuasa 3, P darab P darab P. P kuasa 6, P darab P darab P darab P darab P darab P. Hapuskan. Kuasa 3. Ataupun kita guna hukum indeks. P kuasa 3, ikut indeks ni bahagilah. Per ni maksud bahagi kan? Bahagi bermaksud tolak 3 ni tolak 6 dapat P 3 tolak 6 negatif 3. Ini untuk tulis dalam bentuk pecahan per, dia sama dengan 1 per P kuasa 3. Sama kan? Yang ni ada dua kaedah lah. Senaraikan P 3 kali, bawah P 6 kali, kemudian kita potong. Ini kaedah yang pertama tadi cikgu tunjuk awal tadi. Okey, kaedah yang pertama, yang ini kaedah yang kedua. Okey, mana-mana pun boleh. Jadi P-nya berada di bawah. Okey, untuk Q pula, kita selesaikan ini dahulu. Nanti yang kedua kita selesai yang bawah pula. Okey, kita selesai yang atas dulu. Q kuasa negatif 9 darab dengan Q kuasa negatif 6. Kita menggunakan hukum indeks yang pertama. Di mana asasnya sama, kuasanya kita tambah. Negatif 9 tambah negatif 6. So, dapat
Q negatif 15. Yang atas ni Q negatif 15. Bawah ni Q negatif 14. Ini per ataupun bahagi. Bahagi bermaksud tolak. Q negatif 15 tolak dengan negatif 14. Jadi guna kalkulator kita akan dapat Q sama dengan negatif 1. Untuk Q sama dengan negatif 1 kita boleh tulis dalam bentuk Q kuasa 1 di bawah. Tak per. 1 per Q kuasa 1. Q kuasa 1 berada di bawah. Okay, so jadi jawapannya ialah C. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Sumayah telah membeli sebiji kek berbentuk segi 4 tepat dengan lebar 15 cm dan 20 cm sempena hari jadi ibunya. Okay. Kita lukis kek gitu. Segi 4 tepat. Okay. Panjang 20 cm. Lebar 15 cm. Okay, jadi di sini keluasan kek itu bersamaan dengan 20 panjang darab lebar 15. Kita dapati 300 cm persegi. Okay, luas kek ini adalah 300 cm persegi. Kemudian dia potong kepada 24. Bermaksud di sini 24 bahagian bersamaan dengan 300 cm persegi. Dia memotong keseluruhan kek tersebut sebanyak 24 bahagian berbentuk segi 4 sama. Okey. 3/4 daripada kek yang dipotong telah dimakan. Jadi kalau 3/4 daripada bahagian kek telah dimakan, kita guna kalkulator untuk selesaikan 3/4 darab 24, maksudnya 18 bahagian telah dimakan. Jadi baki yang belum dimakan adalah sebanyak 6. Okey, 6 bahagian. Okey, tadi kita katakan kalau 24 bahagian bersamaan dengan 300, kalau 6 bahagian 6 darab dengan 300 bahagi dengan 24. Okey, jadi jawapannya 7. Okey, guna kalkulator. 300 darab 6 bahagi dengan 24 dapat 75. Okey, 75. Okey, kita tengok jawapan di sini. Adakah 75? 75 ini, okey, soalan di sini diberi di dalam bentuk piawai. Jadi kita kena tukarlah ni. Okey, tukar bentuk tunggal kepada bentuk piawai. Jadi 75 ni sama dengan 7.5 darab 10 kuasa 1. Okay, so jawapan dia D. Okey, soalan nombor 5. Rajah 2 menunjukkan 5 orang murid yang diberi kad nombor dengan asas berlainan dalam satu pertandingan kuis matematik. Okey, di sini siapakah yang mendapat nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil? Okey, kalau kita perhatikan rajah 2 di mana setiap pelajar yang menerima kad mempunyai asas yang berbeza. Okey, jadi kita labelkan dulu dengan nama pelajar Rosita, Aisyah, Ilmi, Osman dan juga Maznah. Di mana mereka mendapat kad yang mempunyai asas yang berbeza. Okey, untuk sekarang kita jadikan semua dalam asas 10 supaya senang kita menentukan siapa yang mendapat nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Jadi sekarang asas-asas ini akan ditukarkan menjadi asas 10. Caranya ialah dengan mendarab. Okay, 2. Ini asas 5, jadi 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Okay. Jadi digit
2 darab dengan 5 kuasa 2 dan tambah dengan 4 darab 5 kuasa 1. Kemudian tambah dengan 1 darab 5 kuasa 0. Jadi, kamu kira menggunakan kalkulator, kamu akan dapat nilainya iaitu 75. Okey. Kemudian, untuk Aisyah pula, diberi dalam asas 2. Jadi, untuk mempercepatkan pengiraan, asas 2 ini ada di dalam kalkulator. Jadi, kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat nilainya 30. Okey. Ini tekan kalkulator. Jika masih kurang mahir dengan kalkulator, kamu rujuk cikgu lah ataupun rakan-rakan kamu. Okey, asas 4 tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadi 40 kuasa 0, 40 kuasa 1, 4 asas 2, 4 asas 3. Jadi kita darab setiap digit mula daripada kiri 1 darab 4 kuasa 3 tambah dengan 1 darab 4 kuasa 2. Kemudian yang 0 darab 4 kuasa 1 yang ini cikgu tidak buat kerana apa-apa darab dengan 0 jawapannya 0. Kemudian cikgu skip buat 2 darab 4 kuasa 0. Okey. Jadi di sini kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai dia 82. Untuk asas 8, asas 9 pun sama. Ini asas 9, 9 kuasa 0, 9 kuasa 1. 6 darab 9 kuasa 1 tambah dengan 8 darab 9 kuasa 0. Kamu akan dapat nilai dia 62. Okey, untuk asas 8 kita terus tekan kalkulator saja dapat jawapan. Okey. Tidak membazir masa lah. Okey, kita akan dapat 76. Jadi di sini kita dapat soalan minta nilai yang terbesar. Jadi terbesar di sini Helmi lah. Terbesar. Okey, dan yang terkecil ialah Aisyah. So, jawapan dia C. Okay, soalan nombor 6. Nilai digit 4 bagi nombor 14321 asas 5 dalam asas 10 ialah. Okey, jadi digit 4, di mana digit 4 dalam nombor ini, di sini digit 4. Ini asas 5. Okey, jadi untuk mendapat jawapan, di sini asas 5 bermula dengan 5 kuasa 0. 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Ingat ya, dia mula daripada kanan ke kiri. 0, 1, 2, 3. Jadi di sini digit 4. So, apa-apa yang perlu kita buat, kita darab 4 darab 5 kuasa 3. Guna kalkulator, kita akan dapat 500. So, jawapan dia C. Soalan 7, rajah 3A menunjukkan data tak terkumpul bagi suatu set data. Manakala rajah 3B menunjukkan data tersebut telah diwakilkan dalam plot bentuk plot kotak. Okey. Yang ini adalah senarai data. Ini adalah senarai data kemudian dipindahkan ke dalam bentuk plot kotak. Okey. Kemudian soalan dia antara yang berikut yang manakah terlabel salah pada plot kotak lah maksud dia. Okey, kita lihat di sini, kita perhatikan data. Data ini tidak tersusun dalam susunan menaik. Jadi kita susun dahulu 9, 12, 17, 23 dulu ni. 23, kemudian baru 26. Kemudian 30, 33, 36, 40, 44. Okay, kita tengok hujung di sini. Hujung di sini, nombor yang terkecil 9, betul. Nombor yang, sini 44. Nombor yang terbesar 44, betul. Okay. So, kita tengok di sini medium pula. Ini di tengah ini ialah median.
Okay, nombor di tengah semua senarai data ni mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, jadi medium dia berada 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Mediumnya berada di sini. Okey, jadi untuk mencari nilai medium di sini, 26 tambah 30 bahagi 2. Okey, kita akan dapati 28. Jadi 28 ni juga benar. Okey, kita tengok di sini pula kuartil pertama bahagian depan ni, nombor di tengah. Okey, di antara senarai ni yang cikgu buat ni, nombor di tengah ialah 17. Okey, ini kuartil yang pertama, betul juga 17. Kuartil yang ketiga, bahagian belakang pula ni adalah senarai nombor di belakang adalah kuartil ketiga. Jadi di antara 30 hingga 44, nombor di tengah ialah 36. Tapi di sini dilabel sebagai 33, jadi yang ini salah. Jadi yang salah terlabel salah ini adalah 33, jawapan dia D. Okey, soalan nombor 9, jadual 1 menunjukkan kadar cukai jalan kereta milik persendirian di Semenanjung Malaysia. Okey, kemudian hitungkan cukai jalan sebuah kereta kegunaan persendirian 1800 cc. Okey, jadi 1800 cc berada di barisan yang ini. Okey, ini 1800. Okey, jadi di sini dia melibatkan kadar asas dan juga kadar progresif. Okey, untuk pengiraan, kadar asas tambah dengan kadar progresif. Okey. Progresif. Kadar asas nilainya 200. Kemudian untuk kadar progresif, dia kata di sini yang melebihi 1600 cc, okey, kena darab dengan 40 sen. Jadi di sini 1800 memang lebih lah. Okey, lebih 200. 1800 tolak dengan 1600. Jadi 200 lah. Darab dengan 40 sen. So, nilai dia kadar asas 200. Ini 1800 tolak 1600. 200 kali dengan 40 sen. Jadi RM80. Kamu menggunakan kalkulator. So, jumlah kedua-duanya sekali ialah kadar asas 200, kadar progresif 80, jumlahnya 280. Jawapannya B. Okey, soalan 8. Encik Sufian memiliki sebidang tanah berkeluasan 40 meter kali 50.5 meter. Kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitungkan jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Sufian untuk setahun. Jadi di sini kadar dia 1 meter persegi bersamaan dengan 43 sen. Okey, ini adalah luas lah. Cukai dibayar ke atas keluasan tanah. Jadi Encik Sufian memiliki tanah yang keluasannya tidak dinyatakan. Yang dinyatakan di sini 40 kali 50.5. Jadi kita kira dulu luas 40 kali 50.5. Guna kalkulator kita akan dapat 2020 meter persegi. Okey, jadi di sini kalau 1 meter persegi bersamaan 43 sen, kalau 20 meter persegi bersamaan dengan 2020 darab dengan 43 sen, maka kita akan dapat jawapan dia C lah, RM868. Okay, soalan 10. Sebuah segi empat tepat mempunyai panjang 3x dan lebar 3x tolak 1. Antara berikut yang manakah merupakan ungkapan kuadratik bagi luas segi empat tepat itu. Jadi untuk luas, kita tahu formula luas panjang darab lebar. Okay. Formula
luas sama dengan panjang darab lebar. Jadi panjangnya 3x, lebarnya cikgu tukar terus simbol darab ini dalam bentuk kurungan. Okay. Jadi kemudian kita kembangkan 3x darab dengan 3x. Jadi 3 darab 3, 9x. X darab x, x kuasa 2. Okey, seterusnya 3x darab negatif 1 dapat negatif 3x. Okey, so jawapannya D.